Life Itself, 2014, Steve James. Okay. Jom. Mana lah? Tak balance. Oh, macam tu. Roger Ebert was the definitive mainstream film critic in American cinema. He has been writing for half of the history of feature films. Roger was a mature writer early on. He's written over a dozen books. He wrote a novel. He won a Pulitzer Prize. How on earth did Roger Ebert write? Hai, selamat kembali ke Intermezzo. Hari ini kita nak review sebuah filem lama tahun 2014, dokumentari Life Itself, tentang kisah riwayat yang panjang dan juga sisi-sisi waktu akhir pengkritik filem yang kira paling hebat dan paling terkenal era dulu, Roger Ebert. So sebenarnya agak sedih jugalah. Dia punya life kan, dia punya ending tu. Dan dia Roger Ebert ni dah meninggal. Dia kena kanser. So diorang potong dia punya bahagian sini lah. So dia punya mulut tu tergantung. Tapi throughout dia punya dokumentari tu, biografi lah kan, fascinating jugalah macam mana daripada dia punya career tu bermula dengan apa semua lah. Filem dokumentari ini sebenarnya cuba diadaptasikan daripada autobiografi Roger Ebert sendiri yang tulis, yakni Life Itself, yang mana Kevin James, kalau saya tak silap nama pengarahnya, cuba memfilmkan waktu-waktu akhir. Sebenarnya beliau sedang melakukan beberapa wawancara eksklusif lah bersama mendiang Roger Ebert pada waktu itu. Tapi kemudian dah jadi sebuah cerita, sebuah riwayat kisah Roger Ebert dari sejak kecil, macam mana dia daripada golongan kelas menengah rendah, golongan sosialis, kemudian menjadi orang kata seorang jurnalis, seorang akhbar, kemudian seorang pengkritik yang terkenal waktu itu, masuk TV bersama dengan seorang lagi pengkritik yang hebat pada waktu itu tapi sedikit posh waktu itu di Chicago. Dan seterusnya dengan pelbagai orang kata lekuk-lekuk drama hidupnya, liku-liku hidupnya, termasuk sisi perhubungan dia dengan seorang wanita kulit gelap yang sangat menarik dan sangat romantik, sampailah kepada akhir hidupnya yang waktu dia menghadapi orang kata sisi-sisi atau titik-titik hitam hidupnya. Dan semua ini berjaya ditangkap oleh sang pengarah, dan itu yang membuatkan filem ini kiranya menjadi satu kehidupan yang hidup, sebuah filem yang menjadi sebuah filem, dan dia berjaya menjadi sebuah filem yang boleh ditonton. Dah bagi saya bila kita tengok ni dah tak bukan saja orang kata dokumentari yang saja-saja, tapi memang ada drama, memang ada orang kata tangisnya, memang ada humornya, dan penuh sisi-sisi, malah orang kata sedalam mungkin boleh ditampilkan siapa Roger Ebert tu. Ya, mungkin boleh orang kata ada orang takkan suka orang kata Roger Ebert, tapi itulah dia hidup kan. Itulah dia manusia. Dia memang begitu. Dia ada kelemahan, dia ada sisi buruk, dia ada sisi-sisi yang orang tak suka, tapi ya itulah dia, dan filem ini berjaya tampilkan siapa itu Roger Ebert. Aku suka, apa yang menarik pada aku tentang dokumentari ni ialah tentang Roger tu sendiri, yang sebenarnya dia bukan bermula terus kepada pengkritik filem, ya. Kan, tapi disebabkan dia punya dia adalah seorang jurnalis biasa. Dia banyak buat review tentang muzik, dia ada tentang sukan, tentang restoran. Tapi cara dia mengolah, cara dia menyusun ayat dalam dia punya artikel tu, dia menjadi satu tarikan pada diri dia yang menyebabkan orang, editor dia masa tu, ketua dia mana-mana situ, memberi dia amanah pada dia untuk mengkritik filem. So daripada situ start dia bermula, dan macam mana daripada dia start terus menjadi pengkritik filem, dan dia jatuh cinta dengan dunia perfilman, dan dia menjadi seorang yang suka kepada filem. Ya. Kan, dan dia banyak memberi
secara tidak langsung memberi semangat pada pengarah-pengarah yang terkenal, yang sekarang terkenal lah, macam Martin Sosa, macam mana dulu dia mengkritik Martin Sosa sehingga sekarang Martin Sosa itu dah menjadi seorang yang pengarah yang hebat lah. Dan yang menarik, dia penonton semua, dia berfikiran semua terbuka, dia tengok semua, even yang independent, macam mana dia layan orang-orang independent film, pengarah independent film buat movie, dia tidak ada bias daripada situlah. So itu yang menyebabkan dia seorang yang menjadikan dia seorang yang terkenal, seorang yang berpengaruh lah. Yang menariknya tentang dokumentari ini juga, dia menampilkan hubungan orang kata love-hate relationship lah antara seorang lagi pengkritik yang hebat waktu itu, Gene Siskel dengan Roger Ebert, sebab mereka ada satu siaran TV, program TV. Sebenarnya di Malaysia pun sebabkan program TV itulah dia ada buat kritikan yang terkenal itu di US tu, Malaysia pun ikut sama. Waktu tu Pak Wahab Hamzah dan beberapa buat satu program TV kritikan filem tau, era dekat RTM dulu. Mengikut orang kata meniru yang inilah. Dan punyalah meletup. Tapi rupanya dia orang ni, orang kata awal-awalnya lah memang tak boleh orang kata bercakap antara satu sama lain sebabkan ada sikap pergaduhan. Tapi ini yang menarik dalam antara yang saya kata orang kata highlight dalam dokumentari inilah, bagaimana dia melihat orang kata hubungan suka dan benci antara dia orang berdua ni kan. Memang gila lah, memang diva habis, memang orang kata melodrama habis. Dan tapi ada juga sisi lembut dan sisi yang menyentuh antara dua keluarga ini. Sebab yang menariknya, ini menunjukkan sebenarnya dalam kritikan perlunya ada perbincangan atau wacana. Yang mana ya, aku tak suka, kau tak suka, tapi kita kena bincang hal itu, dan akhirnya nanti ada perbincangan yang seterusnya dan mungkin 5 tahun selepas itu akan berubah minat atau benci terhadap sesuatu filem itu kerana atas perbincangan yang dilaksanakan. Dan itu bagi aku satu esensi yang jelas yang berjaya ditampilkan dalam dokumentari ini, yang mana orang kata inilah dia kenapa kita perlukan kritikan. Dan Roger Ebert jelas orang kata menyampaikan itu pada waktu era TV sedang popular pada waktu itu. Pada waktu tu memang filem tengah nak naik kan, so memang dia dia macam the right man at the right time. Yes. Sebab James Siskel ni datang kemudian setelah beberapa tahun daripada dia, and then dia muncul. Cuma Roger Ebert ni cara dia mengkritik, dia lebih lunak. Dia lebih lunak, dia berbahasa berbunga-bunga, dia menyampaikan emosi dalam kalau baca dia punya banyak tu, dia lebih, diorang kata sebenarnya dia lebih dekat dengan masyarakat. Iyalah, tulisan dia lunak dan berbunga-bunga tu kan. Macam Gene Siskel ni, dia equal. Gene Siskel lebih, sebab Gene Siskel bila dia menulis, dia sangat precise sebab ruang dia terhad. Jadi dia lebih intelektual sebenarnya. Itu yang nak katakan tu. Sebab akhbar yang dia hasilkan tu memang akhbar orang posh, orang yang kelas atasan. Tu yang aku nak sampaikan. Maksudnya dia ada dua identiti kat situ. Tapi disebabkan masa tu memang tengah era perfilman tengah naik, so dia punya producer tu ada nampak yang this can become big. So dia cantumkan dua orang ni walaupun masing-masing tak suka masing-masing. Apa yang menarik yang aku nak katakan ni ialah cara diorang keep it professional. Bila di depan kamera. Itu sangat menarik. Even though benda tu kadang-kadang terlepas, especially kalau ada part movie yang seorang tak suka, seorang suka. Ada bloopers kan. Itu ada. Tapi memang menarik lah tengok benda tu. So kalau if you are macam movie lovers kan, ataupun suka di filem, boleh layan lah movie memang ni. Wajib tonton bagi aku. Wajib tonton. Take the aura. Even masa aku tengok pun, langkah bestnya kalau kita dapat masuk TV buat macam ni kan. Mana tahu satu hari nanti, kan? Aku dah rasa dah cukup lah. Tak ada problem dengan kita punya culture. Era ni era YouTube kan. Ada problem pula dalam kita punya culture yang aku rasa reason lah buat ketik-ketik filem ni. People take
people dia macam suka ambil things personally. Oh. Kita kritik, kita bukan kutuk you. Kita kritik what you have done. That's all. Kan? Tapi orang suka anggap benda ni benda ambil personally kan, emosi. Itu yang kurang daripada kita punya dalam kita punya culture ni lah. Aku pun tak faham kenapa. Keep it professional lah. You buat filem and then you dah lepaskan dekat audience. I pay for it to watch. Dan kalau aku nak kata kalau benda tu ada something yang tak sesuai, aku ada hak lah untuk cakap. Then you as a pengarah filem ke, producer filem ke, you think benda ni macam is true, then next time you perbaikilah. Kan? Tak perlulah take it personally. Kan? Kita bukan bash you, kita bukan kutuk you. Kita kritik. Dia ada thin line antara kritik dengan kutuk, iaitu orang selalu mix. Betul tak? Even you yourself hadapi benda ni kan. Kita kritik, kita bukan kutuk you. Kita kritik. Kan? Pernah ada pengarah filem nak tumbuk aku kat bawah office. Tumbuk aku. Which is tak bagus lah. Macam bukan satu budaya yang sihat. Kan? Kalau tengok dalam macam masalah ni, Roger Ebert dengan Gene Sickle ni kan, betapa dia keep it personally kan, professional. Even pengarah-pengarah yang diorang kritik pun tak ada ambil tindakan. Sebenarnya ya dan tak. Dekat dunia diorang lah aku nak cerita. Dekat sana pun ada juga pengarah yang bengkak dengan diorang dengan pengkritik. Ya, memang berlaku satu dunia. Tapi ceritanya ya, life goes on. Perbincangan tetap perbincangan, wacana tetap wacana. Jadi apa hal kan? Relax lah. Itulah point cerita tu. Sebab inilah dia orang kata dinamik dalam perbincangan, dinamik dalam penyampaian kritikan. Jadi ya, dalam dokumentari ini menampilkan dengan jelas yang mana sebab yang pentingnya kritikan kemudian itu menjadi satu rujukan ya. Yang kemudian ya akan bukan saja pada waktu itu untuk orang kata nak tengok atau tak nak tengok sesebuah filem itu, tapi kemudian akan dijadikan orang kata bahan perbincangan yang seterusnya untuk 20-30 tahun yang seterusnya. Dan itu yang penting sebenarnya kritikan, dan filem ini sah-sah menampilkan itu. Dan bukan itu sahaja, jelas lagi siapa orang itu. Jadi ya, itu yang menarik sebab manusia tetap manusia. Ya, sebab dalam tu pun ditonjolkanlah dalam ada beberapa pengarah yang menulis kepada mereka kan, apa pandangan diorang terhadap mereka. Ya. Kan? So maksudnya kritikan tu dibalas dengan kritikan. Ya, kan? Ya. Tak perlulah sampai nak air datang office you tak tumbuk tu. Ya, itu yang bagus sebab dia kritik balas dengan penulisan. Itu yang sepatutnya. Tapi dalam babak itu sebenarnya pengkritik filem juga. Pengkritik Corliss, aku tak silap Corliss dari Times Magazine. Sebab dia macam membantai siri televisyen kritikan itu. Sebab dia kata itu sudah melumpuhkan tradisi penulisan kritikan yang bagus. Yang mana kemudian Ebert membantai balik. Yang aku rasa memang agak sesuai untuk era sekarang, yang mana kita dah kurang menonton TV, kita dah kurang membaca dalam akhbar kritikan-kritikan, malah mungkin dalam blog. Tapi sekarang ni banyak dah kritikan dalam bentuk YouTube yang seperti yang kita buat sekarang ni, secara visual lah. Dia lebih pada visual, cepat, dalam medsos. Betul. Orang malas membaca sekarang ni. Ya, so ini era yang sedang berubah. Tapi yang menarik itu yang Ebert tampilkan dalam tulisan beliau. Beliau kata, ya, aku tetap buat TV itu, tapi aku ada juga dalam bentuk panjang, yang ini dalam penulisan. Jadi jelas itu dah, orang kata syarah tu dah selesai. Dokumentari ni kalau fikir downside, banyak cakap lah. Tapi tak juga sebab susah aku nak cari downside dalam sebab dia dalam bentuk educational kan. Dia boleh jadi macam educational punya bahan. I mean, sebab kau bayangkan even yang buruk tentang Ebert, yang egoistik dia, ada yang malah sisi yang sampai bini dia kata jangan kau bagi tahu yang kau kena barah, tapi Ebert kata cakap je. Kan ada scene tu kan. So macam aku susah nak cari sebabkan kejujuran atau yalah, orang kata tanpa transparency, orang kata transparency habis dokumentari itu untuk Ebert tampilkan siapa dia sebenarnya yang layan jazz, yang layan muzik tertentu.
Jadi susah aku nak cari lah. Susah aku nak cari ada masalah dalam dokumen. Malah bagi aku antara dokumentari terbaik tahun 2014 tu. Dokumentari ni susah sikit kalau kita nak fokus pada downside sebab dia memberi informasi kan tentang sesuatu bila selalunya kan, dokumentari apa-apa yang legendary yang dah berlaku apa semua kan. So susahlah, cuma kita nak kena fokus lah pasal biasalah standard dokumentari banyak cakap lah. Have to focus kat situ lah. Tapi apapun, satu dokumentari yang baik. So macam saya cakap tadi, if you are movie goers, you are movie lovers, tengok filem ni, dokumentari ni. Tak kisah seorang pengkritik yang betul-betul bukan sahaja berjaya menyentuh berjuta-juta pembacanya untuk menonton sebuah filem, tapi juga berjaya menyentuh pengarah-pengarah filem dan orang-orang yang hidup atau berlega dalam dunia perfilman untuk kenal kenapa filem itu penting dan sebuah karya seni yang perlu dihormati. Betul. So setakat itu daripada kami kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.